Assalamualaikum dan salam Hafakat Johor. Bersama saya Arif Ani dalam edisi Buletin Selatan. Seramai 20 mahasiswa dipilih bagi memulakan latihan industri di syarikat berkaitan kerajaan GLC dan agensi kerajaan menerusi program Johor Talent, anjuran kerajaan negeri. Menteri Besar Johor Datuk Mohamed Khalid Nordin berkata, program yang baharu di peringkat permulaan ini bakal diteruskan tahun depan bagi memastikan semua rakyat kelahiran Johor kembali berbakti dan berkhidmat di negeri ini. Jelas beliau, dalam pembangunan yang berterusan di Johor, kerajaan negeri memerlukan lebih ramai individu berbakat tinggi untuk menjayakan pembangunan yang mampan. Kita tahu selama ni, kalau kita tak melalui proses ni, banyak pihak lain juga akan rebut talent. Dan selama ni pun, kalau kita tak lakukan proses begini, bila orang lain semua dah ambil, barulah kita berpeluang untuk ambil yang lain-lain. Jadi daripada awal kita lakukan usaha untuk ambil yang terbaik daripada awal. Sebab matlamatnya ialah supaya golongan ini akhirnya dapat membantu menjayakan pembangunan Johor secara mapan dan berterusan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Majlis Perasmian dan Penyerahan Intern Johor Talent di Johor Bahru. Turut hadir exco kerajaan negeri dan ketua-ketua agensi kerajaan serta GLC selaku mentor kepada 20 mahasiswa terlibat. Kesemua 20 pelatih ini merupakan antara 249 pemohon yang berjaya melepasi 4 saringan. Mereka bakal menjalani latihan industri selama 6 bulan dan akan diberikan allowance sebanyak RM2,000 sebulan. Pelatih terbaik juga bakal diserapkan ke agensi-agensi yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. Pandangan saya pada Johor Talent adalah satu platform untuk saya mengembangkan bakat saya dalam pengurusan kerajaan negeri Johor, di mana dia memberikan kita peluang untuk mengasah bakat kita bersama-sama dengan esko-esko dan juga mereka yang berjawatan tinggi dalam kerajaan negeri Johor. Apa yang kami harapkan, kami boleh sumbangkan yang lebih baiklah kepada masyarakat Johor, especially idea-idea kita orang muda. Kadang-kadang idea Januari ni, idea dia lain sikit daripada orang yang atas kan. Kami harap idea-idea yang bakal kami dapatlah idea seorang pemimpin, a thinker, a problem solver, ada yang boleh dapat achieve ekonomi yang lebih baik untuk kerajaan Johor lah especially. Kerajaan negeri Johor akan menggalakkan pengusaha-pengusaha ladang dan pertanian di negeri ini supaya meningkatkan pengeluaran produk mereka dengan menggunakan teknologi moden. Menteri Besar Johor Datuk Mohamed Khalid Nordin berkata, selain dapat mengukuhkan kedudukan sektor agrikultur di negeri ini, ia juga selaras dengan perkembangan industri berkenaan yang merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi negeri. Government is also focusing its efforts in expanding our agricultural produce by encouraging farmers and food producers to increase their productivity also by adopting modern technologies and techniques. By this, we will ensure the expansion of the downstream activities such as manufacturing and distribution of food-based products in the foreseeable future. It is our hope that this collaborative partnership between the government and the private sector, coupled with having a pro-business policy, we will be able to provide the necessary boost for the food manufacturing sector to grow in Johor. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian ADK Food Asia Sdn Bhd di kawasan perindustrian Tanjung Langsat, Pasir Gudang. Turut hadir Presiden ADK Corporation, Akio Kori dan Pengarah Eksekutif Kumpulan IOI Group, Datuk Lee Yo Cho. ADK Foods merupakan usaha sama antara makanan diproses Jepun dan perusahaan ADK Corporation serta konglomerat Malaysia IOI Corporation. Ia memulakan pembinaan kilang seluas 35,000 meter persegi pada Ogos tahun lepas dan beroperasi pada awal bulan ini. Menurut Datuk Mohamed Khalid, Johor memiliki ladang kelapa sawit terbesar dalam negara dan menjadi antara sebab ADK Foods memilih negeri ini sebagai lokasi untuk menubuhkan kemudahan pengeluarannya di sini. Johor has always been strong in its agricultural industry and remain as the country's most important food producer. Johor also currently has the largest palm oil plantation in terms of acreage in Malaysia. I'm aware that
palm oil is one of the reasons that Adhika Foods has chosen Johor as its location to set up its manufacturing activities here. We applaud this move and would compliment this effort accordingly. Corak pertumbuhan ekonomi di Johor dijangka akan terus berkembang termasuk dalam sektor pembuatan. Menteri Besar Johor Datuk Mohamed Khalid Nordin berkata, keadaan ini sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat di negeri ini. With an estimated jobs created of more than 3,000 so far. Of this total, 10.8 billion ringgit or 72.65% is investment projects approved by MIDA coming from domestic direct investment. This is an impressive performance compared to 2013, where Johor has received a total investment worth 14.2 billion ringgit for the whole of 2013. Datuk Mohamed Khalid berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Ibu Pejabat Korporat Baharu Kilang Pantech Group Holding Berhad di Pasir Gudang, Johor baru-baru ini. Tambah beliau, corak pertumbuhan ekonomi negeri juga terkesan daripada perkembangan ekonomi negara. Mengikut laporan Bank Negara, pada 16 Ogos, pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat kepada 6.4% pada suku kedua daripada 6.2% pada suku pertama tahun ini dan sektor pembuatan merupakan antara penyumbang utama. Sementara itu, Datuk Mohamed Khalid turut menyambut baik pelaburan yang dilaksanakan Pantech Group Holding di Pasir Gudang yang merupakan daerah utama dalam peran pembangunan Iskandar Malaysia. Beliau berkata, dengan adanya kilang berkenaan, ia mampu menyumbang kepada usaha menjadikan Pasir Gudang sebagai hub industri utama. I'm also pleased that Pantech Group has invested in Pasir Gudang, the location which is part of the Iskandar Malaysia Development Master Plan. As flagship D, which is the Eastern Gate development, we envision it will continue to build its reputation as a major industrial hub with over 300 factories, more than 300,000 employment opportunities, and an exporter of goods. I believe Pasir Gudang is setting a good case study for investors and our state government alike. Tambah Datuk Mohamed Khalid, kejayaan pembangunan yang diusahakan oleh syarikat-syarikat di Johor tidak bermakna jika ianya tidak turut memberi manfaat kepada rakyat seiring dengan kemahuan kerajaan negeri mengikut Pelan Suara Hati Johor. Ibu Pejabat Korporat Baharu Kilang Pantech Group Holdings memiliki keluasan 60,000 kaki persegi. Ia akan menyelaraskan operasi dan meningkatkan kecekapan kumpulan tersebut bagi menyokong keperluan pasaran terutamanya permintaan dari industri minyak dan gas. Polis Johor melalui Ops Cantas telah mencapai beberapa kejayaan dalam usaha membantras jenayah dan dadah di negeri ini. Sepanjang tempoh Januari hingga September tahun ini, seramai 15,451 individu dan 6,449 orang telah dituduh di mahkamah kerana disyaki terlibat dalam kesalahan terbabit. Menurut Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, dalam operasi itu, pelbagai jenis senjata berbahaya dan senjata api turut berjaya dirampas serta kenderaan yang disyaki digunakan dalam aktiviti jenayah. Jadi Ops Cantas juga menghasilkan kejayaan polis merampas 15 pucuk pistol, 34 senjata api tiruan dan 5 senapang angin dan 4,242 peluru. Dan juga dirampas 524 senjata pelbagai jenis. Dicuri, dibawa dadah, parang, pistol digunakan oleh penjenayah, maka polis juga kena memeriksa kenderaan. Sebanyak 622,837 kenderaan diperiksa oleh polis dan kita berjaya merampas 1,185 buah kenderaan yang disyaki digunakan dalam aktiviti jenayah. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, Johor Bahru.
Dalam sidang media yang sama, Datuk Mohamed Mokhtar turut mengumumkan mengenai kejayaan Polis Johor menurunkan kadar indeks jenayah di negeri ini. Polis boleh meningkatkan lagi prestasi dia. Hasilnya kita berjaya menurunkan 1,834 kes. Betul. Itu hasilnya lah untuk 7 bulan yang pertama. Daripada pemeriksaan, tangkapan, tuduhan di mahkamah, rampasan kereta-kereta yang dicuri, peralatan pecah rumah dan orang-orang yang dikendaki. Inilah yang penyangak-penyangak ni dah yang dikendaki oleh polis ni. Sementara itu, Polis Johor juga berjaya menumpaskan sindiket mencuri kenderaan mewah apabila berjaya menahan seorang lelaki dan perempuan dipercayai dalam kegiatan itu. Kedua-dua suspek berumur 47 dan 48 tahun yang didapati positif dadah ditahan selepas polis membuat serbuan di Taman Pelentong Masai. Dalam serbuan itu, sebanyak 4 jenis kereta mewah yang dilaporkan hilang sebelum ini di sekitar negeri Selangor dan Kuala Lumpur turut berjaya dirampas. Jadi saya berharaplah janganlah ada masyarakat yang memperjuangkan hak-hak penjenayah. Penjenayah ni merosakkan suasana aman damai yang kita berkendakkan. Tak payahlah nak memperjuangkan hak asasi penjenayah-penjenayah. Masyarakat patut benci pada penjenayah dan sentiasa menyalurkan maklumat kepada polis supaya polis boleh memberkas cekup penjenayah-penjenayah ni. Di dalam kes ini pada 31 hari bulan Ogos 3 petang, polis telah membuat serbuan di Taman Pelentong Masai menahan 1 lelaki dan 1 perempuan kerana disyaki dia terlibat dalam kes ini. Kita merampas sebuah motorkar Toyota Lexus yang didapur hilang di Klang, sebuah motorkar Volkswagen Beetle yang hilang di Pudu, motorkar Toyota Harrier dan motorkar Wellfire. Semua suspek mempunyai rekod jenayah lampau dan melibatkan kes jenayah dan pelibatan dadah. 4 kereta mewah yang dilaporkan hilang di Selangor dan di Kuala Lumpur dapat dirampas. Polis Johor berjaya cekup mereka dan kita percaya ini merupakan satu sindiket yang khusus untuk mencuri kereta-kereta mewah. Kedua-dua suspek kini ditahan reman selama 7 hari dan disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Kesiksaan. Kejayaan tersebut membolehkan pihak polis menyelesaikan 10 kes curi kenderaan di Johor, Selangor dan Kuala Lumpur. Sekian untuk edisi Buletin Selatan yang bersiaran di pusat penyiaran kami di Nusajaya Johor. Salam takzim.